Tengah drive, meter minyak tiba-tiba blinking. Tak perasan, sibuk drive. Pam minyak macam jauh lagi. Apa option yang ada? Saya tanya beberapa kawan saya, mostly perempuan lah. Biasa buat apa kalau dekat dalam situasi macam ni? Lepas tu dia tanya kita balik, kalau tutup aircon, jadi ke Jawapan yang paling ringkas, ya. Tapi kalau stesen pump lagi setengah jam, adakah itu solution yang paling baik? Sampai kat stesen pump, belecak ketiak oi. 30 minit tak tutup aircon, bukan tiak aja ke pump tau. Dekat sini, kat sini. Apabila berada di situasi sebegini, apa pilihan yang kita ada untuk melanjutkan perjalanan kita sehingga ke petrol pump? Apa? Tonggeng Air Lavia tak ada kena-mengena. Tapi kalau dah cakap pasal Air Lavia Air Freshener. Sebab kita beli perfume kereta, kita nak yang memang trusted wangi. Dan ada masa kita beli satu perfume, tapi bau tu keluar, bau ni keluar, bau tak confirm. Datang dengan 4 pilihan haruman, Air Lavia ada 1001 review di Shopee berkenaan pengalaman menggunakan Air Lavia. Dengan not bawaan EDP, Air Lavia mampu bertahan sehingga bulan kedua dengan 1 tonggengan seminggu. Ini perfume kereta yang dicipta khas untuk memberi haruman yang tak terlalu kuat dan juga tahan lama. Dan yang ni lagi mudah sebab kita boleh monitor liquid perfume di level window untuk kita check ada lagi ke tak perfume kita. Bagus tu. Dapatkan sekarang sebentar voucher. Masih ada. First, kita nak tahu macam mana minyak dan aircon kita berfungsi secara ringkas. Minyak petrol, diesel, kerosin dan of course EV bateri berfungsi sebagai sumber tenaga kepada kenderaan hari ini. Minyak daripada fuel tank dibawa ke fuel pump ke dalam enjin untuk bercampur bersama udara, diletupkan oleh spark plug dan menggerakkan piston. Pergerakan piston secara tidak langsung memusingkan crankshaft dan tenaga ni semua pergi ke gearbox, berakhir ke tayar yang berpusing. Pusingan crankshaft bukan pergi kepada gearbox sahaja ya. Tenaga ni juga pergi kepada yang kita panggil peripheral devices. Yang fuel tank sampai ke gearbox tu kita panggil powertrain, benda asas untuk menggerakkan tayar kereta. Peripheral devices, komponen-komponen yang sama diperlukan tenaga daripada enjin macam water pump, power steering, alternator, kompresor. Semua ni bergerak sama dengan fan belt ataupun serpentine drive belt. Kompresor dengan alternator ni kita nak kena ingat sebab next point dia termasuk juga. Conclusion dia, itulah kerja minyak yang kita duk isi dekat burak oil. Sekarang aircon. Aircon ada yang kita set laju ke tak tu kan. Kita panggil blower yang tu. Komponen belakang grill aircon kita sebenarnya ada kipas, tapi kipas jenis centrifugal dan kipas tersebut dihidupkan oleh bateri kereta. Dan yang menyejukkan kabin kereta, aircon lah. Beberapa komponen digabungkan untuk membentuk penghawa dingin kereta dan salah satu device tu bekerja dengan cara menaikkan tekanan gas aircon. Benda tu kita panggil kompresor dan kompresor perlu dihidupkan oleh tenaga yang mencukupi. Jadi kompresor pun dimasukkan dalam golongan peripheral devices tadi. Ada kaitan kan? Plot twist. Bermakna secara tidak langsung aircon kereta kita menggunakan minyak petrol diesel kita untuk hidup. Terima kasih kerana menonton video ini. Relax dulu kejap. Walaupun aircon kereta menggunakan minyak petrol diesel, tak semestinya menutup aircon satu-satunya pilihan yang kita ada di masa kecemasan semasa blinking. Karena dari endesa.com dan airconco.com, tenaga yang digunakan adalah pada anggaran 0.2 liter ke 1 liter per 100 km ataupun 4 ke 12% penggunaan minyak, iaitu angka yang sangat kecil untuk features yang besar. Perbezaan ni bergantung pada kuasa enjin kereta kita. Kita tengok CC, kita tengok jenis enjin, beberapa variable dia kira tapi angka masih lagi kecil. So kalau tak tutup aircon, minyak dah habis, apa option yang kita ada? Satu, kita tengok balik fakta berkenaan blinking tu.
Apabila logo minyak tu blinking, kita semua tahu yang itu petanda level minyak kita sudah pun pada paras yang rendah. Kita perlu isi minyak, marilah burak oil. Tapi blinking bukan bermakna minyak akan habis dalam masa 2 minit. Secara general, untuk kereta baharu, pengeluar kereta akan setkan logo tersebut untuk menggelap pada level 10% minyak. Standard kat situ. Bermakna andai kata full tank mampu travel 500 km, start saja blinking, kita ada 50 km reserve untuk mencari pump minyak yang seterusnya. Dan memang sengaja pun untuk car maker buat meter tu jenis blinking sebenarnya. Sebab dia nak bagi sense of emergency pada kita. Nak bagi kita takut. Bunyi macam jahat, tapi sebenarnya untuk kebaikan kita juga. Perkara terbaik untuk kita buat apabila perkara ini berlaku adalah memperlahankan kenderaan pada kelajuan optimum. Bukan cakap dari 150 turun 30 km sejam dekat highway elite tu, janganlah, bahaya gila. Tapi kekalkan pada kelajuan optimum 80-90 km sejam. Sains dia dekat sini. Perasan tak kalau kita jalan jauh, jalan yang sama, bawa laju dengan bawa slow, minyak lagi cepat blinking kalau bawa laju. Padahal tak sejauh bawa macam biasa. Objek akan menggunakan lebih banyak tenaga apabila berada dekat dalam keadaan accelerating. Sebab objek perlu sampai satu kelajuan, objek perlu bertentangan dengan drag. Saya bagi contoh pula maintain 60 km sejam bagi satu drag. Contoh tapi bila maintain 120 km sejam, walaupun speed tu double, drag yang ditanggung bukannya 2 drag, tapi boleh kata 3 drag untuk pemahaman. Sebab drag bukan bertambah sahaja, malahan berganda. Sebab resistance eksternal termasuk juga macam angin, tayar, benda-benda beban dan sebagainya. Bawa laju, masa cepat, jaraknya pendek. Bawa slow, masanya lama, tapi jaraknya jauh. Itu prinsipal basic dia. Dan enjin hari ni kelajuan optimum bukan pada 30 km sejam, tapi 80-90 km sejam macam tu. Sebab enjin yang direka untuk dapatkan fuel paling efisien pada speed ni. Minyak blinking tak perlu tutup aircon, hanya memandu ikut speed limit. Dan kalau takut juga, waste terus pump minyak yang terdekat. Kalau tak tahu kawasan dua kan. Terima kasih kerana menonton video ini. Sila subscribe to this channel sekarang. Sebab kalau korang tak subscribe, kan terlepas pula video-video lain nanti. Apa korang rasa? Komen kat bawah. Saya Zakirin. Jumpa lagi lepas ni. Bye bye.